Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum PKP duduk jauh lah, bila penjarakan sosial lagi jauh belakang. Kita sambung bicara tentang solat yang kita lakukan. Mana kita baca lah, ada tuan-tuan yang menanda tak? Ada. Pergi tajuk tata cara mendirikan solat telah ditetapkan, XVI. Bagi tujuan memastikan solat didirikan, maka tuan-tuan pegang perkataan didirikan, sebab kita dah kuliah lepas kita dah pegang solat bukan ditunaikan, solat didirikan. Zakat tunai, solat diri. Apa makna diri, tuan-tuan? Dalam bahasa Arab, aqamah, kita iqamah tu, aqamah tu maknanya addaha bi atammiha. Addaha tu tunaikan, bi atammiha tu dengan bentuk yang paling sempurna. Itu makna mendirikan. Tunaikan maksudnya kita lakukan dalam bentuk yang paling sempurna. Gitu. Dengan tak ada kuliah maghrib, kuliah subuh, jadi kita tak ada kuliah duha, kan? Kita sempat kita gali lagi, bicara ulama-ulama besar dulu tentang solat ni. Bila sebut menunaikan dengan yang paling sempurna, maka keempat mazhab dalam ambil kitab yang detail ni menyatakan, tuan-tuan, bila orang itu solat, dia tinggalkan yang sunat. Kalau tinggalkan rukun, kita fahamlah batal kan ya. Bila dia tinggalkan yang sunat, hukumnya adalah makruh. Nak beritahu betapa pentingnya solat itu dilaksana dengan sempurna, termasuk yang sunat. Lepas tu kita tanya kawan-kawan, masa rukuk tu ada berapa sunat? Kawan-kawan pun senyum, entah gitu. Habis tu yang buat tu main buat ya. Gitu. Masa sujud tu berapa sunat sujud? Entah gitu. Tak apalah, tak tahu berapa, tak apa. Cuba sebut satu-satu pun tak boleh nak jawab. Barulah kita jumpa rupa-rupanya bangsa kita solat tetapi dia tak tahu. Dia tak tahu. Lepas tu kita tanyalah, kan masjid banyak kuliah, banyak tazkirah, banyak ceramah macam mana pula tak tahu pula? Dia kata jarang cerita ni Ustaz. Jarang cerita hal ni. Kita cerita nak memerintah je, gitu. Jadi tuan-tuan, pagi ni kita pegang, kita pegang mendirikan bagi memastikan solat didirikan, maka adalah perlu difahami bahawa solat adalah ibadat khusus yang disyariatkan oleh siapa, tuan-tuan? Oleh Allah. Oleh Allah. Jadi kita pastikan yang kita buat waktu kita solat tu yang Allah syariatkan, tuan-tuan. Contoh kita ambil contoh apa ni,
kita ambil contoh yang sunat lah ya. Yang sunat sunat mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Tu satu lagi tu. Ini mendirikan solat, menunaikan solat kan. Yang ni pula dalam bab sunat mengangkat tangan. Sebab tu kalau tuan-tuan didik cucu kan, jangan sebut mengangkat takbir. Nanti cucu tu confuse. Mengangkat takbir. Takbir tu rukun, mengangkat tu sunat. Jadi dia confuse tuan. Jadi kalau kita didik cucu nanti, kita ajar dia mengangkat tangan, melafazkan takbir. Itu perkataan-perkataan yang kita cuba terhati. Baik tuan-tuan, mengangkat tangan tuan-tuan, dalam kalangan kita ahli jemaah masjid kita ni agak-agak berapa jenis cara angkat tangan ni? Ada berapa jenis lah? Tapaknya ke mana tu? Ke atas kan? Ada pula tuan-tuan tapak dia ke bawah. Allah. Ke mana tapak dia tu? Ada pula tapaknya ke pipi. Allah. Dia banyak kan? Soalan dia, cara siapakah yang menempati yang disyariat oleh Allah? Itu soalan. Sebab solat ni kena kita buat, kena buat menepati yang disyariatkan oleh Allah. Itu ilmu lah tuan-tuan. Kita pelajari lah. Okey. Bersama-sama dengan panduan tata cara pelaksanaannya. Itu kita faham dan Allah syariatkan solat bukan hanya suruh solat je 5 waktu. Macam mana? Tibailah, buatlah ikut yang kamu rasa. Tak. Dengan tata caranya. Okey. Pensyariatan solat bukan bersifat ijmali, ni bahasa Arab. Ijmali ni umum lah, atau secara umum. Kemudian tata cara pelaksanaannya diserahkan kepada manusia untuk menentukan atau menetapkannya menurut naluri dan pemikiran sendiri tanpa panduan wahyu. Ini pagi ni kita mukadimah yang ni lah. Okey. Lepas tu kita maksimum pukul apa ni? Ini SOP ni pukul 9. Kat maksimum berhentikan Ustaz kalau ikut nafsu kita ni memang lajak. Ada masjid 7.10 je, dia tak ada lebih. Baik tuan-tuan, pegang kuat-kuat cara solat kita tu. Okey. Sekarang ni Ustaz nak bawa pada tuan-tuan, kita solat dan kita buatlah tu. Solat tu kita buat kan, kita baca, kita angkat tangan, kita rokok, kita hati ni minda hati ni kita cuba khusyuk kan. Semua tu tuan-tuan, kita kena gabung perenggan ni dengan ayat Quran. Aqimis solah inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayat ni bersambung, wala dzikrullahi akbar. Ujung dia tuan-tuan, tiap minggu tuan-tuan dengar tu khatib tersebut tu, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ambil yang ujung ni tuan-tuan ya, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa maknanya? Allah ya'lamu tu tahu, ma tu solat, tasna'un yang kamu kerjakan. Allah tahu solat yang kamu kerjakan. Dalam tafsirnya tuan-tuan, Allah tahu apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu tinggalkan tentang tata cara tadi bila kamu solat. Lalu Allah memberikan ganjarannya kepada kamu berdasarkan apa yang kamu buat, apa yang kamu tinggalkan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu solat, cara solat yang kamu kerjakan. Ada jadi angkat tangan tadi ke pipi ke macam-macam lah cara dia, Allah tahu.
Jadi tuan-tuan, dengan pengetahuan Allah yang tidak tersembunyi apa pun tu, kita belajar sifat 20 tu kan, ya, ilmun hayyun, ilmun tu kaunuhu aliman, keadaan Allah itu maha mengetahui. Maka berdasarkan itulah tuan-tuan, berdasar yang kita buat, bukan berdasarkan yang kita angan-angankan, berdasar yang kita buat itulah Allah memberi ganjaran kepada kita. Dalam bab memberi ganjaran ni, tengok whiteboard, ni pun kena tumpukan whiteboard juga. Satu hadis sahih tuan-tuan, ini kita takut bila teliti hadis ni. Okey, kita tulis maknanya, sebab bahaya kita tulis warna merah. Allahu akbar. Boleh spin tak? Masuk poket, dia macam penyempit. Okey, makna tuan-tuan ya. Idna bermakna tuan-tuan, sungguh. Bukan main-main lah. Abda, hamba. Hamba kita ni. La ni tuan-tuan, seketul lam ni memang, bahasa kitanya lah, memang. Yusalli ni solat. Jadi Rasulullah SAW kata memang dia tu solat, memang dia solat. Gitu. As-solata ni solat lah. Solat, tulis ya, solat. Memang dia solat subuh 2 rakaat, macam tu. La, tidak. Yuktabu ni dicatat. Ni Allah lah yang memberi ganjaran. Dicatat ke dicatat? Catat, entah bahasa Melayu ni dia bertukar-tukar. Ibu bapa, ejaan dia rapat ke jarak tuan? Anak tanya kita, ibu bapa ni rapat ke jauh ejaan? Kita kata tengoklah, kalau baba dengan mak ngam tu rapat kan. Kalau tengok baba dengan mak tengah bergaduh tu jarak kan. Sebab dia bertukar-tukar je kan, samada. Lahu baginya, la tu bagi, hu tu nya, baginya. Nisfuha ni tuan-tuan, ha ni semua nya lah, nya tu nya solat. Maknanya solat. Nisfuha ni 1/2. Nisfu Sya'ban, tengah-tengah Sya'ban kan. Thuluthu ni 1/3. La maksudnya tidak. La maksudnya tidak. La tidak. La lagi tidaklah. Rubu' ni tuan-tuan 1/4. La ni tidak. Khumus ni, khumusuha ni 1/5. Sudusu ni 1/6. Usyuru ni 1/10. Cuba tuan-tuan hayati hadis ni. Perengan tadi kita baca, solat Allah syariatkan dengan tata caranya. Siapa yang lakukan ikut tata cara solat, diberi ganjaran lah yang Allah syariatkan. Siapa lakukan ikut yang dia nak buat, tidak menepati yang Allah syariatkan, dia tak dapat ganjaran. Merangkumi 3. Apa dia? Perbuatan, bacaan, khusyuk. Ustaz timbulkan sebelum Ramadan itu membaca Fatihah. Kita disunatkan membaca, disunatkan membaca Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i 7 kali berhenti. Maksudnya satu ayat tu baca. Tidak disunatkan sambung-sambung. Batal tak? Tak batal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Batal tak? Tak batal, sebab cukup huruf dan tanda baca tu kita sebut, jadi tak batal. Jadi kita timbulkanlah, sebab yang disyariatkan ialah Rasulullah SAW dalam solat. Di luar solat lain cerita.
dalam solat membaca terutamanya Fatihah satu-satu ayat. Setiap wakaf tu berhenti. Jadi kita timbulkan, kita up dalam Facebook, ramai yang melontarkan balik. 3 kali pun boleh, 4 kali pun boleh, 1 nafas pun boleh. Bukan cerita boleh tak boleh. Ceritanya apa? Allah beri tak ganjaran nanti. Sebab tata cara solat, siapa yang syariatkan? Allah. Allah syariatkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun buat, jadi kita ikut. Itu tuan-tuan. Tuan-tuan jadi imam kat rumah berapa rakaat tarawih hari tu Ramadan? Rekod dunia. What is this? Okey, terima kasih. 7.45 maksimum ni. Boleh tuan-tuan jadi berdasarkan apa yang kita buat itulah dan campur tadi dengan wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu tata cara solat yang kamu lakukan, dan Allah lah yang akan memberikan ganjaran. Campur dengan hadis ni. Sesungguhnya seorang hamba itu memang dia solat subuh 2 rakaat. Kita contohkan ke subuh kan, tapi tidak dicatat baginya setengah pun tak dapat, 1/3 pun tak dapat, 1/4 pun tak dapat, 1/5 pun tak dapat, 1/6 pun tak dapat, 1/10 pun tak dapat. Habis dapat apa? Apa yang dapat? Nanti jumpa hadis kat depan. Kita ada jumpa hadis kat depan. Kam min qa'imin hadzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasab. Berapa ramai orang yang berdiri solat, maksudnya dilakukan solat itu tidak ada apa-apa ganjaran. Hasil yang mereka perolehi daripada solatnya hanyalah penat berdiri. Inilah tuan-tuan yang kita kena pay attention. Kena beri perhatian. Sekalipun kita dah solat 42 tahun, 51 tahun, yang lepas lah kita doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala kan. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terima solat kami semuanya. Gitu tapi yang akan datang ni, setelah kita baca, campur ayat Quran tadi, campur hadis ni, nak kita beri perhatian elok-elok. Maknanya tuan-tuan, kita berdiri je tu, macam mana cara berdiri yang disyariatkan dia? Tu kena tanya. Kan tadi yang mensyariatkan solat tadi siapa dia? Allah Ta'ala ya. Dengan tata cara tadi, macam mana tata cara yang Allah syariatkan berdiri ya? Kena, aku tak tahu ni, main berdiri je. Maksudnya tuntut ilmu. Kan? Usalli fardhu subhi rak'atain. Usalli ni apa ni? Yang lazim kita buat. Usalli ni apa ni? Tata cara apa ni? Aku tak pernah mengapa aku sebut usalli ni, tak pernah aku belajar ni. Belajar. Macam mana pula? Allahu akbar. Macam tu kan angkat tangan ni. Kadang-kadang kita nampak anak-anak kita lah, anak-anak kita tahfiz ni, kalau dia jadi imam tu, Allahu akbar, kita nampak macam tu. Tanya diri kita, betul ke cara aku angkat tangan ni ikut tata cara yang Allah syariatkan? Tanya diri kita. Tak pasti ni, belajar. Ini apa nama, kita nampak ada orang rokok tu, dia tangan ni macam ke bawah kan, lepas tu dia punya kepala ni tunduk lagi. Bila kita tanya dia, kenapa tuan masa rokok ni lebih ke bawah ni? Dia kata, yalah ustaz, kita ni hamba, jadi kita buat lebih kita buat. Kata, tuan, nak beritahu ni, kalau dengan sengaja rokok tu tundukkan lebihkan tunduk, lebih bahasa
Dia kadang-kadang tersasul bahasa dia. Lebihkan tunduk tuan-tuan, apa hukum tuan? Makruh. Orang yang buat tu sangka dia melakukan la yusalli solata, dia sangka dia tu solat Allah jadi suka, tetapi menurut tata caranya, kalau lebihkan tunduk rokok itu, apa hukum dia? Makruh. Makruh ni ikut istilah bahasanya ialah dibenci. Yang membencinya Allah Ta'ala gitu, kalau ikut istilah bahasa lah. Kalau ikut fiqahnya apa? Tinggal dapat pahala, buat tak berdosa. Tapi tak elok lah, makruh. Gitu tuan-tuan. Itu cerita. Jadi kalau kita tanya diri kita, saya pun tanya diri saya juga lah, aku solat ni berapa aku dapat, macam tu. Berapa aku dapat tu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita buat. Bukan berdasarkan angan-angan. Aku nak dapat 10/10 ni. Tak. Berdasarkan apa yang kita buat tu. Sebab itu dalam ayat tadi, ya'lamu wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha tahu cara solat yang kamu kerjakan. Allah tak kata Allah tahu berapa ganjaran yang kamu nak, tak. Allah Maha tahu cara solat yang kamu kerjakan, maksudnya yang kita buat. Jawab tu tuan-tuan, kita nak ajak sama-sama ni, kita insya-Allah kita bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh, nak pergi sujud tu, aku tahu ni, ini ilmu aku ni, nak sujud ni gini. Sebab itulah tidak hairan kalau kita jumpa hadis Rasulullah SAW tentang solat ni, alimu auladakum bis solati hina sab'in. Alimu, saya tuliskan, kita tuan-tuan boleh dah hafal sikit ni, mana hitam tadi. Alimu auladakum bis salati hina sab'in. Tulisan buruk sikit tuan, sab'in hina bis salati auladakum. Alimu ni ajarlah, ini perintah kepada ayah, kepada atuk, wali lah, wali, ketua keluarga. Aulad ni anak, kub ni kamu, ajarlah anak kamu dengan solat. Hina ni tatkala, ketika, tatkala ni bahasa purba ni. Sab'in ni 7 tuan-tuan, 7 tahun. Dan jangan kecil hati, jangan gelak, dia bukannya sab'ina. Ada tak geng bahasa Arab, belajar bahasa Arab ni? Dia sab'in. Sab'in tu 7. Kalau tuan-tuan tambah ain, tambah ya dengan nun, sab'ina, maknanya 70. Dah cakap tadi jangan gelak. Solat ni kena diajar betul-betul, detail tu, waktu 7 tahun, supaya daripada kecil lagi anak kita tahu angkat tangan waktu takbiratul ihram ke, waktu nak rokok ke, waktu i'tidal ke, tapaknya mesti ngadap kiblat. Dia tahu, dah sebati. Maknanya usolli farda subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah, dia dah tahu dah tapak ni ke depan. Dia tak akan buat Allahu Akbar, Allah, dia tak akan buat Allah, takkan. Sebab daripada 7 tu kita dah ilmukan dia yang tata cara angkat tangan yang dapat sunat tu ialah tapak ngadap kiblat. 4 mazhab tuan-tuan, kita semak PKP hari tu. Empat mazhab ni. Angkat tangan yang dapat sunat.
Yang tak akan dapat satu ni, dia akan dapat penuh ialah ngadap kiblat. Nak rokok tuan-tuan, Allah ngadap kiblat balik. Nak rokok. Tidak tuan-tuan, sami Allah. Gitu. Dia tak akan jadi lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar. Dia tak akan jadi macam tu. Tidak pula, sami Allah. Ke mana tapaknya tu? Sebab tu perintahnya solat ni kena aja sab'in. Sab'in ni 7. Kalau tadi kita sebut tadi sab'ina, ni bala ni sab'ina, ini 70. Tapi nampaknya di Malaysia ni sab'ina ramai belajar solat. Tak apa, belum mati lagi kan, ada rezeki lagi, masa umur kan, kita belajar. Tapi ingat kan, belajar tu wajib, buat tu nanti menentukan ganjarannya. Jadi lepas kita belajar, insya-Allah kita buat gitu ya. Baik tuan-tuan, itu ceritanya tata cara solat telah ditetapkan. Sekarang ni pagi ni kita langkah-langkah sikit pergi risiko tidak mengikut tata cara solat yang telah ditetapkan. Jadi caranya telah ada. Kalau tak ikut, apa jadi? Solat yang tidak mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh nas syarak. Nas tu maksudnya dalil ya. Dan diistimbatkan. Istimbat ni maksudnya dikeluarkan hukum daripada dalil tu. Ini wajib, ini sunat gitu ya. Hukum-hukumnya oleh para ulama mujtahid. Ini tuan-tuan ya. Hadis-hadis, dalil-dalil ni Al-Quran ni yang layak mengeluarkan hukum daripada situ namanya mujtahid. Dia bukannya ustaz penceramah ni. Baca hadis diterjemahkan macam satu tulis ni satu-satu kan. Maknanya ni hukumnya, dia sendiri yang buat, dia tak boleh. Dia kena refer kepada ulama yang titlenya mujtahid. Itu ada klip video, klip dihantar, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Bila diiqamatkan solat, maka tidak ada solat kecuali solat fardu. Maka ditaklimatkan siapa tengah solat, orang qamat kena berhenti solat tu. Haram dia tu, tak boleh dah solat sunat sebab dah qamat. Dia kata, dia kawan-kawan hantar ke kita kan, penuh telefon kita tu dengan klip ni kan, dia makan memori banyak kata jadi kan kata tadi yang nak faham haram kena berhenti, itu bukannya kami yang nak faham, itu yang bukan berupaya, yang ada autoriti memahami itu ialah ulama mujtahid tu. Jadi kita pun carilah kitab-kitab fiqh yang membahaskan tentang hadis itu, pembahasnya ialah ulama mujtahid. Kita cari, jumpa contohnya mujtahid madhab. Mujtahid madhab ni siapa? Contohnya yang kita baca ni lah Imam An-Nawawi ni daripada tidak, bila diiqamahkan maka tidak ada solat kecuali solat fardu, maka terbit hukum kalau orang itu orang dah qamat, lalu bila orang dah qamat baru dia nak memulakan solat sunat. Ni bukan sedang ya, dia orang dah qamat dah baru dia nak buat solat sunat tu, dalam keadaan dia yakin tidak akan tertinggal solat jemaah tu. Maksudnya kalau solat zuhur 4 rakaat, dia solat sunat, orang dah qamat dah, dia buat solat sunat dulu, nanti dia dapat rakaat ketiga, maksudnya dia tak tinggal lah, dia tak terlepas, dia dapat masbuk, hukumnya makruh. Dia tidak haram. Itu namanya hukum tadi keluar, diistimbatkan. Kalau dia sedang solat sunat, dia baru bangun rakaat kedua, balik tiang ni kan, bila tak nampak kan qamat kan, berarti tak ada dah qamat, rupanya balik tiang tu ada kita tengah solat sunat tu rakaat kedua, maka sunat dia menghabiskan solat sunat tu dengan syarat dia yakin tidak akan tertinggal jemaah. Memanglah kalau 4 rakaat nak satu lagi habis tu confirm tak akan salam imam, dia tak akan tinggal lah gitu ya. Jadi ada hukum yang terbit oleh ulama mujtahid.
Dia jangan, kita tak boleh faham je terjemah haram tak boleh. Jadi tuan-tuan, solat ni kalau setelah ulama kita himpunkan hadis-hadis tentang solat ni, lalu dikeluarkan hukum ini rukun, maksudnya fardu, ini sunan, ini makruh, gitu ya. Maka kalau tak ikut yang tu, apa risikonya? Apa risiko? Risiko pertama ialah sama ada solat itu sah tetapi ditolak oleh Allah. Yang membatalkan solat apa dia? Buka aurat, kentut, usik perempuan tak ada lah masa solat tu. Bila pula nak pergi merabur perempuan kan, ya? Kalau tuan-tuan tahajud kat rumah mungkin kan. Apa nama, ubah dada pada kiblat, ada ya, itu membatalkan, memang batal lah. Ini ceritanya rukun semua buat. Yang tak buat contohnya tadi yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat kan, Allahu Akbar walam yakul lahu kufuwan, lepas baca Fatihah kan, walam yakul lahu kufuwan, Allahu Akbar, dia tak angkat tangan. Iktilal pula, sami Allahu liman hamidah. Duduk pula tuan-tuan, Allahu Akbar. Sengaja dia buat, dia tak sakit. Yang sunat-sunat tu dibuat apa risiko dia tuan-tuan? Risikonya ialah solat itu sah sebab rukun dia buat. Yang membatalkan tak berlaku, tapi solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tengok, 1/2 pun tak dapat, 1/10 pun tak dapat. Jadi apa dia dapat? Tu cerita tuan-tuan. Kalau salat tarawih tu, Ustaz tanya kawan-kawan, iftitah pun tak ada, apa pun tak ada. Allahu Akbar, bismillah, a'udzubillah pun tak ada. Bila tanya, ngapa pula tinggal semua tu? Tak boleh jawab lah. Ada yang jawab, nak cepat Ustaz. Kata nak cepat pergi mana? Takkan nak cepat peluk bini kot. Dan gitu. Pegang balik tata solat Allah syariatkan berserta dengan tata cara ni, sama ada dalam Quran atau dalam hadis atau amalan para sahabat. Dan adalah khilaf-khilafnya. Imam Abu Hanifah terima hadis A, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terima hadis C. Tak jumpa hadis A dulu, tak ada mausu'ah tu, ensiklopedia dulu tak ada online tu ya. Dia nak jumpa orang tu baru dapat hadis. Jadi ada khilaf. Abu Hanifah kata gini kan, contoh dia apa? Sujud. Baru ni ada kita bahas dengan kawan-kawan ya. Sujud, Ustaz kata kalau sujud atas telekung tak sah. Kita jawab, saya taklimatkan tu berdasarkan mazhab amalan orang Malaysia, iaitu mazhab Syafi'i. Dia kata mazhab Hambali tak batal Ustaz, asalkan sentuh dahi itu, alas tak alas kan, ada sah Ustaz. Ialah betul, berlakulah khilaf tapi tuan-tuan, khilaf ni lebih kurang 2% ya, tak banyak pun dalam bab solat. Yang lain semua sekata, terutama dalam bab khusyuk tuan-tuan, tak ada khilaf. Hari tu ada orang tanya, Ustaz kalau saya lupa offkan telefon dalam poket kan, pakai seluar lah ni kan, dalam poket saya lupa off telefon, tiba-tiba tengah solat tu Ustaz, rakaat kedua tu telefon saya bunyi, boleh tak saya masuk tangan dalam poket, ambil saya tutup Ustaz? Boleh tak tuan-tuan? Sebelum ni, sebab kita pun jahil, kita bukan ada ilmu pun kan, sebelum ni kita teka je, kita jawab makruh tu bergerak tu ya, bergerak masuk dalam poket, ambil off tu kan, makruh tu. Tapi rupanya tu bila PKP tu sempat kita menelaah banyak tu, dalam mazhab Hanafi tuan-tuan punya ditekankan khusyuk ni, bergerak ni tak boleh dalam solat. Tetapi kalau bergerak itu untuk menangani perkara yang boleh mengganggu khusyuk, contohnya akrab ni ialah Skorpion lalu, dia kan jadi kita jadi takut kan, khusyuk tak lagi dah hilang kan.
maka kita dibenarkan bergerak untuk membunuh skorpion tu, untuk bila dia mati kita boleh tumpu balik solat khusyuk. Tak? Dia bukannya sunat bunuh, tak, kita dibenarkan kan. Lalu ular ke waktu solat boleh kita pukul ular tu mati, kalau tak nanti khusyuk terganggu. Dia pusing balik ke, dia pusing balik kan, terganggu. Diizinkan tak? Dalam mazhab Syafi'i tambah lagi lah tak? Yang dalam buku ni pun sebut, muka surat berapa, 196 kan sebut khusyuk sunat. Tak khusyuk boleh jadi Allah tolak solat, gitu. Jadi khusyuk ni empat mazhab kita ni, ahli sunnah jemaah kita ni, semua kata, semuanya menekankan. Jadi tuan-tuan, khilafnya sikit dalam tu, dalam solat. Di masjid kita, masjid UKM, saya nampak seorang budak muda hari Jumaat, solat Jumaat ni, dia masuk tahiyatul masjid, dia langkah bau kita, depan tu kosong, kita tak pergi kan, kita stop kat saf nombor 3 tu, jadi depan tu kosong, dia langkah. Okey, dia pun solat. Bila dia langkah tu menarik perhatian kita lah kan, kita pun perhati dia solat. Simple tuan-tuan, tangan tak angkat semua tuan-tuan. Duduk pun simple je tu. Bila dah habis solat Jumaat tu kan, orang datang salam dengan kita tu, kita pun sama-sama sampai ke dia ni, Ustaz genggam tangan dia kan, tanya, saudara boleh duduk kejap tak? Saya nak tanya sikit. Dia pun duduk. Kenal saya tak? Dia, kenal Ustaz, kenal. Bila dia panggil kita Ustaz tu, bukan kita megah dengan panggil Ustaz tu tapi kita tahulah yang dia kenal kita gitu. Tadi Ustaz tengok awak solat tadi simple sangat. Awak belajar mana solat macam ni? Ustaz tanya. Dia kata saya baru balik PhD Ustaz pada UK. 4 years, 4 tahun PhD kat UK. Kawan-kawan dengan Arab. Saya banyak ikut Hambali dia. Saya banyak ikut Hambali dia. Sebab dia kawan dengan Arab. Okey, tak kata tak apa lah. Terima kasih dah tahu dah tu jawapan dia mengapa simple tadi. Tapi boleh dapat nombor telefon tak? Hantar WhatsApp ke Ustaz? Dia pun orang muda ni, dia bawa telefon, kita tak bawa. Dalam kereta tu lah telefon dalam masjid kita tak bawa telefon. Takut nanti Israel hantar WhatsApp, I'm coming, dia parah. Kadang-kadang tuan-tuan dah dewasa ni pun Assalamualaikum dah buka telefon. Ustaz nampak tak? Dahsyat tu, jangan kan. Jadi dia ada telefon, ambil nombor telefon, hantar WhatsApp ke Ustaz, letak nama kan, sebab tujuannya ialah Ustaz nak balik bilik, nak buka kitab. Betul ke dalam mazhab Hambali ni boleh tinggal tu, tata cara tadi. Jadi dapat, kita pun balik bilik ambil kitab mazhab Hambali, adalah gitu. Tengok rupa-rupanya tuan-tuan, setelah menyenaraikan 30 lebih sunat dalam solat tu dalam mazhab Hambali ni, maka disebut wa yukrahu an yutraka syai'an min sunanis solat. Lepas disenaraikan sunat-sunat solat tu, angkat tangan semua tu, disebut adalah makruh meninggalkan apa baik sunat solat tadi setelah disenaraikan. Jadi tuan-tuan, yang strict tentang sunat ni Hambali ke Syafi'i? Ustaz buat compare dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, ada beberapa je sunat ni yang kalau kita tinggal jadi makruh. Contohnya tuan-tuan, ni tuan-tuan jangan buat tu. Maksudnya jangan tinggal. Okey, Ustaz tunjuk dalam kitab ni, yang ada kitab cuba buka. Muka surat, dia membaca tahiyat tuan-tuan. Maksud apa? Membaca tahiyat. Saya tolong carikan lafaz tasyahud. Muka surat 159 tuan-tuan. 158 159. Jom, ini dalam mazhab Syafi'i. Poin besar, sunat berdoa selepas Hamidun Majid sebelum salam. Maksudnya innaka Hamidun Majid, habis kita tahiyat sebelum Assalamualaikum tu sunat berdoa. Hukumnya apa tuan-tuan? Rukun ke sunat berdoa tu? Sunat. Okey, pergi 159 perengan atas sekali dalam riwayat Tirmizi, lepas tu ada hadis, lepas tu maksudnya, lepas tu dalam riwayat Bukhari, lepas tu maksudnya. Okey, sebarisnya tuan-tuan. Malah
makruh meninggalkan doa sebelum salam. Jadi siapa solat innaka hamidun majid assalamualaikum warahmatullahi, dia melakukan makruh sebab dia tinggalkan yang sunat tadi. Apa yang saya nak beritahu, dalam mazhab Syafi'i hanya beberapa sunat, dia bukan semua. Kalau tinggal hukumnya makruh, maksudnya Allah tak suka, gitu lah. Ya, insya-Allah lepas ni tuan-tuan ni berdoalah sebelum assalamualaikum tu, ya. Jangan tinggalkan, kita buat sebab tak elok. Kalau tinggal tak elok, takut nanti 1/10 pun tak dapat, gitu. Okay, lagi contohnya dalam bab rokok. Cuba tuan 89 tak silap muka surat. Okey, 89 rokok. Rokok sempurna. Muka surat 91 tuan-tuan. Nak cerita tinggal sunat makruh. Rokok yang sempurna ialah meluruskan belakang dengan tengkuk. Kita cerita 90 degrees lah, tu. Sehingga menjadi seperti sekeping papan yang lurus. Okey, kerana ittiba, ikut Nabi, dengan nas-nas lah, sekiranya seseorang tidak melakukannya maka hukumnya makruh. Maknanya siapa yang sihat, siapa yang sihat, tak ada sakit pinggang, tak ada slip disc, tak ada apa, dia macam ni, dia hanya rokok macam ni, tapak dia ni sampai lutut lah, kira rukun terlaksana lah. Dia tak lurus macam tu, ataupun dia rajin, dia lebih tunduk tadi, maka hukumnya makruh. Sebab sunatnya sekeping papan, lurus. Dia sunat kan, tapi tinggal sunat, risikonya makruh. Risiko makruh yang ni nanti. Tapi dalam mazhab Hambali dimakruhkan meninggalkan apa baik sunat solat. Jadi mana yang lebih strict? Hambali. Macam mana tadi budak ni tadi yang 30 lebih umur kan, dia kata saya ikut Hambali tapi simple dia solat, hampir-hampir tak makninahnya tak ada. Jadi maknanya dia solat ikut nafsu, bukan ikut yang disyariatkan. No problem tuan-tuan kan. Dia kata dan ikut Hambali, tak apa, tu kebebasan dia kan, kita tak boleh paksa. Tapi hendaklah dengan ilmu. Hendaklah dengan ilmu. Ada yang jawab, saya balik daripada India keluar 4 bulan kan, saya solat gini. Kita pun ambil kitab mazhab Hanafi, ambil yang tebal sikit lah supaya perbincangannya tu semua ada kan. Ambil rujuk, tak ada pun. Gitu. Jadi boleh faham lah kan. Jadi pagi ni Ustaz nak bawa tuan-tuan sama-sama tata cara solat tu telah ditetapkan, kena ikut untuk memastikan kita tak melepas. Orang Ismail kata tak melopeh. Jangan kita nanti 1/10 pun tak dapat, jadi rugilah. Nanti aircon rumah kita sejuk, kereta kita 3, banyak kereta melancung habis. Bumi Eropah, bumi New Zealand habis dia melancung waktu hidup kat dunia ni. Kat akhirat tak ada apa. Sebab apa? Solatnya 1/10 pun la yuktabu, tidak dicatat ganjaran baginya. Tu kan rugi tu. Wakaf sana, wakaf sini, kita buat yang sunat tu kan, wakaf buat masjid kan, wakaf buat tahfiz, wakaf buat madrasah, wakaf anak yatim kita buat tu sunat kan. Solat 5 waktu hukumnya fardu. Nanti tiang tak ada, yang adanya apa nama hiasan-hiasan tu, tingkap nanti runtuh kan, binaan tu runtuh. Jadi alhamdulillah, bukanlah maksudnya kerapkan lagi COVID PKP ni, taklah, tapi alhamdulillah dengan berkurung kita gitu. Bila haji WhatsApp ni tu kan, pilih 25 ke 26 Ustaz, mula gedebuk nak pergi tak pergi, tapi fikir nak bincang benda yang kita jumpa baca itu, so kita datang lah yang untuk kita kongsi-kongsikan. Dengan duduk kat rumah lama tu, banyaklah benda yang kita jumpa lagi.
Dan Ustaz punya responden anak dengan isteri lah, sebab dia kat rumah kita. Contohnya Ustaz jadikan anak sebagai responden yang ada buku, jom mungkin 201 kan. 200 cara nak khusyuk tuan-tuan disebut mengosong hati dan memahami bacaan. Okey, tuan-tuan pergi baris bawah sekali. Manakala berfikir tentang lafaz-lafaz bacaan, berfikir tentang lafaz-lafaz bacaan yang sedang dibacanya dalam solat adalah amat disukai Allah. Maksudnya otak kita, hati kita ni hayati, maksud kita hayati lafaz-lafaz, maksudnya perkataan kan. Okey, perkataan. Campur tuan-tuan, campur, kena rajin ni. Belajar dengan Ustaz kena rajin buka buku kan. Sebab tu Ustaz siapkan bahasa Melayu ni. Campur pula muka surat 55. Muka 55. Jumpa tuan ya. Dalam bab baca Fatihah ni, kewajipan membaca baris nombor 3, bukan perengan tau, baris. Kewajipan membaca Al-Fatihah merangkumi setiap sifat huruf dan tanda bacaan. Itu poin dia lah. Baca Fatihah tu tak boleh tinggal huruf, tak boleh tinggal tanda baca. Wajib semua tu kita baca, kita sebut dengan telinga kita. Jadi kita pun mintalah responden ni, anak dan isteri kita ambil pen, ambil kertas kosong. Sekarang ni tulis tanpa tengok Quran tu, tulis satu-satu perkataan alhamdulillahi rabb al-alamin. Minta isteri dan anak kita tulis PKP. Tu hikmah PKP ya. Fatihah, sirata alladzina an'amta, tulis satu-satu, tak, bukannya sambung, bukan tulis macam ayat Quran dia bersambung tu, tak, satu-satu, untuk kita tahu isteri dan anak kita tuan-tuan membaca Fatihah tu dia tahu tak lafaznya. Sebab nak dapat khusyuk tadi, berfikir tentang lafaz. Agak-agak kata tuan buat kat isteri dengan anak-anak, cucu-cucu, lulus tak lulus? Tak boleh tengok Quran. Sebab ni cerita solat kita tak tengok kan. Feel tuan-tuan, maksudnya kalau ini ungkapan je lah ya, kalau lah saya mati sebelum PKP memang tak boleh masuk syurga. Tak lepas kewajipan membimbing isteri dan anak-anak. Kita sangka kita hantar sekolah swasta yang siap fardu ainnya, benda tu settle, rupanya tak settle tuan-tuan. Kita sangka isteri kita pakai telekong, dia solat elok, datang solat jemaah, settle, rupanya tak settle. Nak ceritanya jangan mainlah solat ni. Bila jumpa hadis ni tuan-tuan, jadi kita jadi tekun, kita jadi takut di samping haram Allah terima solat kita lah. Kita jadi semua kita buat tuan, lebih kurang 7 hari tuan-tuan, daripada 8 pagi sampai 5 petang, kita ambil masa untuk latih yang wajib kita didik tadi, isteri dan anak tadi, menulis tuan-tuan. At-tahiyatu, minta ditulis satu-satu. Ini insya-Allah nanti Ustaz akan bawa kertas kosong dengan pensel, tuan-tuan kita berlatih sama-sama At-tahiyatu contoh dia, kita suruh dia tulis. Ada yang tulis macam tu tuan-tuan, letak tanda baca, dia pun letak lah. Apa bunyi tuan? At-tahiyatu. Sebab dia baca, sebab dia dengar kawan-kawan dia dapat baca. Kita kata okey, buka buku, dia pun ambil buku ni. Ada satu lagi modul Ustaz buat, itu nanti tuan-tuan boleh dapatkan untuk cucu-cucu, modul untuk nak praktikkan yang ni, ajar anak kamu solat ketika 7 tahun. Itu Ustaz dengan kawan-kawan buat elok-elok untuk bantu kita didik. Sebenarnya generasi dewasa pun boleh guna juga.
Dengan modul tu tuan-tuan, nanti orang tanya, cucu tanya, Tok, waktu rokok ada berapa sunat? Senangnya tuan, 7. Dengan, kalau yang ni kan dia berterabur, yang dalam kitab ni, daripada kitab ni kita keluarkan poin-poin dan kita susun berpoin. Contohnya, nombor 2 dalam rokok tu sunat-sunat. 2.1 yang wajib dalam rokok apa? 2.2 yang sunat dalam rokok apa? 2.2.1 apa? Atau kita susun. Ya. At-tahiyatu, dia pun buka buku, dia pun buka tengok, kita dah buat dalam komputer tu, dia buka tengok, okey, tutup balik, tulis, dia pun tulis. At-tahiyatu, barulah tuan-tuan dia membaca tu dia tahu lafaznya. Kalau kita buat macam mana agak-agak tu? Kita ambil kertas kosong, ambil pen, ambil pensel, jom kita tulis yang kita duk baca-baca tu. Agak-agak lulus tak lulus? Dapat apa tu? Setengah ke? 1/3 ke? Macam mana tu? Itulah amalan kita. Tu nak ceritanya tu. Jadi kewajipan kami lah, kan? Kalau orang terima kita membimbing, kita bimbing. Kalau orang kata you jangan datang kat masjid kami, you jangan datang kat surau kami, yang tu buat macam mana? Kewajipan kita dah lepas. Kita nak bimbing semula. Kunut tuan-tuan, in fa innaka taqdi wa la yuqda, boleh tulis tuan, lafaz-lafaz dia tu. Jadi tuan-tuan, pagi ni alhamdulillah puas hati lah, dapatlah beritahu benda-benda ni. Bila kita minta ahli keluarga kita buat, tu yang kata tu, kalau kita mati sebelum tu, maksudnya kewajipan kita tak lepas, sebab kita tak bimbing. Tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan datang sini, nanti kalau Allah izin lagi dan pihak pengurusan izin lagi, kita bincang. Lepas tu tuan-tuan balik, tuan-tuan hidupkanlah semangat membimbing ni. Kalau tak pun nanti buatlah program untuk anak-anak tu, jawatan kuasa susun untuk anak-anak tu, hantar sini, kita panggil lah imam muda ke PU kita ramai tu kan, yang anak-anak kita muda-muda boleh borak dengan budak-budak tu. Kita dah tak boleh dah tu, kita panggil Kak Atuk ni. Ustaz pun dah ada cucu saudara dah kan, jadi tak jadi. Kita panggil, kita bimbing nalur tu, supaya yang kita angan-angankan mencegah keji dan mungkar tu dapat kita hasilkan. Dengan syaratnya pun tuan, pagi ni kita dah dapat tadi siapa yang mensyariatkan solat? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala syariat solat secara umum ke secara terperinci? Tata caranya detail, partikular, dan itulah yang mesti kita ikut. Kalau tak ikut, apa risiko dia tadi? Yang pertama tadi kita jumpa solat sah tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tuan-tuan. Nanti kering modal kita menghadap Allah Ta'ala di akhirat. Kering modal, tak ada modal kita. Kita punya capital tak ada. Risiko kedua apa dia tuan-tuan? Risiko kedua, balik tadi kita baca tadi, sama ada solat itu sah tetapi ditolak oleh Allah, lalu tidak mendatangkan hasil solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tidak hairan, ada satu surah Jumaat Ustaz sebut Sabtu lepas, Ustaz kata kita dalam surau ni lebih kurang 5 saf adalah dalam 100 orang lebih kan. Imam kita satu, kita aminkan tu Fatihah yang satu kan, ihdinas siratal mustaqim siratal waladdallin, amin kan, Fatihah yang sama. Solat kita sama, tapi mengapa dalam surau ni kadang-kadang ada yang tak bertegur siapa, berselisih faham yang over sangat, terutama dalam bab mengurus surau. Ustaz sebut macam tu lah, tak tahu kes tu ada berlaku kat situ. Terutama dalam bab mengurus surau, termasuk mengurus masjid, boleh flash dalam bab mengurus masjid. Kalau setakat pemilihan tu dia menang dia kalah, lepas tu kita tak apalah, ni peluang you nak dapat syurga kan, dapat pahala mengurus, yang tu tak apa. Ini ceritanya sampai bergaduh. Sedangkan solat jadi berpecah belah itu mungkar.
itu tak elok, mungkar. Ya, memusuh orang mungkar. Mengapa boleh jadi macam tu? Kita solat sama-sama, satu surau, satu imam, amin waladdallin yang sama. Mengapa boleh berlaku macam tu? Masa dia yang mengurus, dia datang solat. Bila dah tak mengurus, dah tak datang. Mengapa jadi macam tu? Sebab bangkit macam tu lah, ya, sebab kawan-kawan duk mengadu benda tu berlaku. Ya, jadi bila habis dia orang ajak makan nasi goreng, pengurusi datang. Kata Ustaz, pagi ni kami terkena ni Ustaz, dia. Ya. Jadi dia kata memang betul, saya sambut cadangan Ustaz. Jadi kita akan fokus ke solat ni Ustaz. Kita surau ni akan fokus ke solat ni. Mungkin 4 atau 5 di kalangan yang memberi kuliah ni akan bincang tentang solat je Ustaz. Ya. Sebab tadi kita bincang-bincang, Ustaz tuliskan hadis ni kan, kita bincang-bincang tadi, nampak gayanya 110 pun tak dapat. Macam tu lah tuan-tuan, ya. Setelah kita teliti elok tata cara solat, perbincangan ulama-ulama dulu, itulah realitinya. Ya, bukanlah maksudnya kita kan Allah jam tu tak payahlah aku solat, jangan macam tu pula. Ya. Tindakan yang perlu kita lakukan ialah, kalau macam tu aku kena belajar semula. Masa aku belajar ni, aku bawa pen, aku bawa pensel, aku bawa buku untuk catat ataupun buku kita pegang. Ya, tuan-tuan jangan macam tu, ya, nanti banyak lupa. Tuan-tuan dah semakin kuat dia ingatan ke semakin kurang? Jawab sikit, nak dengar. Masa sekolah, masa tuan-tuan kuat dia ingatan dulu dengan buku, dengan pen, kan, bila tiba belajar kat surau masjid, bila umur dah 70, 72 semua ni, habuk pun tak ada, pen tak ada, kertas tak ada. Jadi jadi tuan-tuan, kita belajar sesungguh, insya-Allah, ya. Tu komen tuan-tuan, jangan kecil hati, ya. Tu Ustaz sebutnya tu, ya, sebab itu dah jadi budaya kita. Tu tadi saya sebut tu kan, sebelum PKP tuan-tuan rapat sikit ke depan, kan, bila penjarakan sosial jauh, ya. Dia jarak sikit-sikit dah, janganlah jauh sangat tu ni, kita belajar. Ustaz insya-Allah, Ustaz boleh tulis, saya tulis. Kalau tak ada, rakaman ada. Ya, kita bersungguh-sungguh sikit untuk ulang kaji semula, supaya amaran Rasulullah SAW ni 1/2 pun tak dapat, 1/4 pun tak dapat, 1/5 pun tak dapat, 1/6 pun tak dapat, 1/10 pun tak dapat, tu tak kena ke kita. Ya, Allah terima. Risiko dia tadi apa? Ditolak, maksudnya Allah terima solat kita dan Allah beri ganjaran yang sempurna. Ustaz, awal-awal dulu rakaman dia lagi boleh rojak balik, kita dah ajar kan. Kalau tak sengaja, kita tahu dah ni sunat rokok ni ada 7, contoh dia lah, ya, contoh dia. Kita dah tahu 7 ni dan kita pun nak buat 7 ni, cumanya masa buat tu tertinggal 1, maksudnya tak sempurna, ya. Maka kita berdoa, wa tammim taqsirana. Itu hujung doa yang kita belajar itu. Ya Allah, tolong sempurnakan kekurangan dalam solat aku tadi. Itu bukan sengaja aku buat, gitu. Ini bukan sengaja aku nak tinggal. Aku tahu dah 7 tadi. Kalau sujud ada 19 sunat tuan-tuan dalam sujud. Banyak. Maksudnya kita buat 17, 2 tak buat, tapi tak sengaja. Kita dah belajar dah, ada 19 Ustaz. Bila Ustaz tanya, tuan-tuan, sunat dalam sujud berapa? 19 Ustaz. Apa dia? Entah, buka buku lah. Okey lah tu. Tak hafal tak apa. Kan? Tapi kita boleh buka, yalah, dah lemah diingatan kan, no problem lah. Kan, ya? Tahu Ustaz, cumanya saya tak hafal. Cuma bila saya buat tu, saya dapat lah Ustaz, ini sunat. Cuma saya nak jawab tu tak boleh Ustaz, sebab saya tak hafal. Ya, tak apa. Ya, kita buka oleh buku, tengok, oh ni saya berazam nak buat semua ni, cumanya 2 tadi tinggal tak sengaja. Wa tammim taqsirana. Ya Allah, aku berazam nak buat yang tata cara yang kau syariatkan, cumanya tak sengaja tertinggal. Tolonglah sempurnakan ya Allah yang aku tinggal itu. Janganlah jadikan aku 1/10 pun tak dapat. Boleh tuan-tuan pagi ni? Okey, ada 3 minit soalan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Kalau kita kurang atau lebih dari 3 tasbih ketika rokok, ketika sujud. Kalau kurang atau lebih,
eloknya kita jawab dengan kitab ni. Jumpa dah rokok. Subhana rabbil azim ni. Jumpa dah. Ni muka 94 tuan-tuan ni, ada buku 94. Jom tengok jawapan dia. Semua soalan tuan Ustaz akan jawab guna kitab ni. Perengan nombor 2. Ungkapan di dalam kitab At-Tahqiq pula berbunyi, sekurang-kurang tasbih ialah subhanallah atau subhana rabbi. Itu sekurang-kurangnya. Dapat sunat dah tu, dapat sunat dah. Kalau kita sebut subhanallah waktu rokok tu kan, atau waktu sujud tu, dapat sunat dah. Okey. Tapi nak sempurna, dan minimum tasbih yang sempurna ialah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Untuk dapat kesempurnaan, minimumnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Maksudnya kalau kita buat yang 3 kali, dia tidak mendapat markah sempurna, tapi dapat sunat tasbih. Baik. Sambung baca. Tasbih sempurna ada beberapa tingkatan. Selepas 3 kali ialah 5 kali, kemudian 7 kali, kemudian 9 kali, kemudian 11 kali. Tasbih 11 kali adalah yang paling sempurna, seperti mana dalam At-Tahqiq kitab lah ni, dan lain-lainnya. Jadi boleh sampai 11 dan, jadi kalau berlebih 3 tak ada masalah. Ada berapa kali dah tuan buat 11 kali tasbih tu waktu rokok? Terutama solat sunat. Dia solat fardu ni kadang-kadang cantik kan. Bila solat sunat tengok simple, tamadninah, duduk antara sujud macam tak ada macam tu ya. Itu jawapan dia lagi. Jadi paling kurang 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada lagi tak? Bab soalan kita akan jawab. Anda tanya kita jawab. InsyaAllah. Sampai tuan-tuan boleh jawab soalan kalau kawan-kawan tanya nanti. Ya. Iftitah ni kan, kadang-kadang imam ni buat perangai ke kadang-kadang, tapi acap kali ke kita tak habis, kita sama-sama Allahu Akbar, tak habis lagi dia dah mula Fatihah kan ya. Iftitah ni tuan-tuan muka 43 jawapan dia. 43 atas kan dia tu, makmum membaca iftitah dengan cepat dan memadai dengan lafaz di atas, maksudnya di sebelah tu lah, wajah tu wajhiya lilladzi. Kalau kita tahu imam tu memang tak bagi can lama iftitah, terus sebut wajah tu wajhiya lilladzi. Allahu akbaru kabira tu pun iftitah juga tu. Satu hari Nabi jadi imam sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, para sahabat pun ikut Allahu Akbar. Ada seorang sahabat dikuatkan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dikuatkan bacaan tu kan. Bila selesai solat, Rasulullah SAW paling kepada sahabat tanya, siapa baca kuat tadi? Jadi sahabat yang baca ni, ana ya Rasulullah, aku yang baca tadi. Maka Rasulullah SAW jawab apa? Biha tuftahu abwabus sama, dengan bacaan engkau tadi terbuka pintu langit. Itu pensyariatan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi SAW baca iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi mana-mana dapat sunat iftitah. Boleh tak ni? Bila imam baca Fatihah, kita dengarlah imam tu baca Fatihah. Kalau tuan-tuan baca Allahu Akbaru kabira tu, terbuka tak pintu langit? Kadang-kadang pintu rumah pun tak terbuka. Sebab para sahabat tu baca dengan bulu roma dia, dengan darah, dengan saraf dia tu membaca sama. Dia penuh khusyuk kan? Allahu Akbaru kabira. Kita kadang lidah minal muslimin, tak sedar, habis dah iftitah. Habis dah iftitah aku ni. Jadi macam tu kan. Memikir lafaz-lafaz tadi tak berlaku. InsyaAllah lepas ni kita teruskan berbincang untuk ke arah kesempurnaan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa